pada malam ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk menyukup apa yang bermain di minda saya pada malam ini. Seperti yang dikatakan oleh pengacara majlis tadi, haramkan LGBT. Ada sesiapa yang tahu tentang LGBT? Tahu. LGBT adalah merupakan satu fahaman di mana pengamal-pengamal seks songsa yang mengamalkan lesbian, gay. Lah, ingatkan handphone. Bukan handphone. LG. Ya, LGBT, lesbian, gay, B? bisexual dan transseksual ataupun transgender. Sebenarnya kalau kita lihat sejak kebelakangan di negara kita, fenomena pengamal-pengamal LGBT ini semakin meluas. Kalau kita lihat, kalau tuan-tuan dan puan-puan berjalan di lorong Haji Muhammad Taib di Chongqing, pengamal-pengamal LGBT ini berleluasa. Kalau dilihat, bahayanya sebenarnya bukanlah kepada diri mereka sendiri saja, tetapi kepada kelompok masyarakat yang lebih luas negara kita. Apabila pengamal-pengamal LGBT ini menyuarakan ini adalah hak asasi mereka, hak asasi bagaimana mereka mengamalkan lesbian, mengamalkan gay, mengamalkan penukaran jantina ataupun bisexual, maknanya dia nak dua-dua, maka itu dikatakan sebagai hak mereka. Tetapi kita sebagai rakyat negara ini juga mempunyai hak kepada diri kita, anak kita dan ahli keluarga kita semua. Secara terang-terangan, dan sejarah telah pun mengatakan bahawa pengamal-pengamal gay ataupun yang mengamalkan homoseksual boleh mendatangkan pelbagai penyakit. Contohnya, ada ikan dalam sungai, AIDS. Itu saja supaya memudahkan kita. AIDS adalah merupakan penyebaran dan penularan virus HIV. Dan ini adalah kebanyakannya dibawa oleh pengamal-pengamal seks bebas ataupun pengamal-pengamal gay ataupun homoseksual. Dan untuk tuan-tuan puan-puan, mungkin ada yang tertanya-tanya dari mana datangnya perkataan gay, dari mana datangnya perkataan lesbian. Pada sejarah awalnya, gay ini bermaksud terang, ceria dan tenang. Dan ia merujuk kepada pengamal-pengamal seks yang sejenis. Tak kira lah pada awalnya sama ada lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Tetapi sejak kebelakangan ini, untuk membezakan homoseksual ni makna dia bersama-sama, sejenis, maka dibezakan bahawa gay itu hanya untuk lelaki, manakala lesbian hanya untuk perempuan. Dan juga bila penukaran jantina berlaku, maka di sinilah titik tolaknya kita tidak mengenal siapakah orang di samping kita. Saya ingin membawa kepada tuan-tuan puan-puan satu cerita yang menarik. Mungkin lucu tetapi menjadi pengajaran. Ada dua sepasang kekasih, dua orang, satu lelaki dan satu perempuan. Memang bermadu kasih sejak sekian lama, sehingga kan mereka berkahwin. Dan pada malam pertama setelah mereka menjalankan hubungan rutin mereka, maka secara tidak sengaja pihak lelaki membuka laci di tepi hati tempat mereka tidur. Dan apabila melihat, terpampanglah gambar seorang jejaka yang bertampan dengan jambang yang lebat, misai yang lebat. Maka sang lelaki pun bertanya, "Sayangku, ini gambar siapa?" Tentunya gambar bapa saya. Bukan. Mungkin juga gambar datuk sayang. Bukan. Mungkin juga bekas teman lelakimu. Bukan. Jadi ini gambar siapa?
Dengan tenang istrinya menjawab, itu adalah gambar saya sebelum saya membuat lingkaran jati. Jadi bayangkan, kalau itulah yang berlaku dalam masyarakat kita, kita tidak kenal yang mana lelaki sebenar, yang mana perempuan sebenar. Dan sekarang ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan berjalan setiap hari Ahad ataupun hari Sabtu di kawasan Chowkit, sebenarnya ada satu tempat perkumpulan di mana sebuah tempat perjumpaan pengamal-pengamal gay di Malaysia. Dan kalau tuan-tuan puan-puan berkesempatan dan tahu dan boleh masuk ke dalam kawasan tempat perkumpulan mereka, mungkin tuan-tuan dan puan-puan merasa jijik sekali apabila melihat lelaki dengan maconya berbadan sasak, dengan misa yang lebat, berpeluk dan berkucupan dengan lelaki yang sama, badan yang sasak dan bermisa lebat. Dan ini adalah merupakan satu budaya yang songsang sama sekali. Dan ia bukanlah budaya ataupun amalan yang perlu ditiru oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, walaupun pelbagai kaum, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sin, berbagai, ada Iban, Kadazan, tetapi semuanya masih lagi terjaga dengan budaya-budaya timur yang mengekalkan sopan santun, hubungan yang mesra sesama ahli keluarga, dan menunjukkan contoh-contoh yang baik apapun amalan yang telah pun mereka anuti. Tidak kira sama ada Islam, Buddha, Kristian, sama sekali tidak suka dengan amalan-amalan LGBT. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Semenjak kebelakangan ini, ada pihak-pihak yang cuba untuk memaksa pihak kerajaan untuk menghalalkan LGBT. Apabila LGBT dihalalkan di Malaysia, sudah tentu pendaftar mahkamah ataupun pendaftar perkahwinan akan menerima banyak borang. Bila diisi borang perkahwinan, permohonan perkahwinan, disitulah terserlah lelaki berkahwin dengan lelaki, wanita berkahwin dengan wanita. Dan permohonan untuk menukar jantina, kalau pengenalannya L, lelaki, terpaksa ditukar kepada perempuan. Dan ini bila diamalkan di Malaysia, sudah tentu budaya orang Malaysia bukanlah seperti pada malam ini, yang terserlah indah, tuan-tuan yang kacak, tuan-tuan yang cantik jelita. Mungkin akan kurang serinya apabila budaya tersebut semakin menular di dalam negara kita. Jadi, saya mohon sokongan tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berganding bahu, didik anak kita, beritahu keluarga kita bahawa budaya LGBT ini adalah merupakan budaya songsang dan tidak perlu diamalkan dan ditolak sama sekali. Seperti rakan saya katakan tadi juga, sebagaimana kita menolak Israel, kita tolak juga budaya yang diamalkan oleh Israel atau Yahudi ini, LGBT. Kalau tuan-tuan puan-puan melihat senarai di dalam internet ataupun boleh tuan-tuan buka Wikipedia, negara-negara yang menghalalkan LGBT kebanyakannya adalah negara-negara barat yang dipelopori oleh orang-orang Yahudi. Tetapi bagi negara Islam menolak sama sekali LGBT, kerana budaya ini adalah merupakan budaya songsang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap mulai saat ini tuan-tuan dan puan-puan sudah pun kenal tentang LGBT,
beritahu anak-anak kita, beritahu adik-adik kita, keluarga kita, sama-sama kita berganding bahu tentang dan haramkan LGBT. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.